Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya Nuriana binti Ahmad Aziz. Saya akan membentangkan tentang Google Slide yang telah saya hasilkan untuk pembelajaran secara atas talian. Baiklah, sebelum itu saya akan menunjukkan Google Slide yang telah saya bangunkan untuk mata pelajaran sejarah bagi tahun 6. Berikut merupakan Google Slide yang saya telah hasilkan. Baiklah, menerusi Google Site yang saya telah bangunkan, terdapat utama profil guru, saya lampirkan bersama RPH, PDP KMR, kemudian saya lampirkan bersama jadual kelas. Hal ini untuk memudahkan murid-murid saya untuk merujuk bilakah kelas untuk kelas sejarah tahun 6. Kemudian saya letakkan aktiviti. Di dalam Google Site saya ni mempunyai 4 aktiviti. Seperti yang dapat lihat pada paparan, ada aktiviti 1, okey, berikut saya telah berikan arahan. Untuk aktiviti kedua, kita boleh lihat saya sediakan kuis sejarah. Murid-murid hanya perlu mengklik link ataupun pautan di bawah dan jawapan boleh disemak secara terus. Aktiviti ketiga yang saya letakkan, saya memberi carta alih pembentukan Malaysia dalam bentuk video. Kemudian saya meminta murid-murid menghasilkan penulisan blog mengenai langkah-langkah pembentukan Malaysia menggunakan kreativiti masing-masing. Dan aktiviti keempat yang saya sediakan, saya minta murid untuk melakarkan satu potret wajah tokoh pilihan, kemudian hasilkan satu video yang untuk menceritakan tentang sumbangan tokoh ketika pembentukan Malaysia. Jadi ini merupakan Google Site yang telah saya bangunkan untuk subjek sejarah tahun 6 kelas saya. Okey, baiklah. Baiklah. Sekarang saya akan menerangkan mengapakah saya ingin membuat inovasi ini, iaitu belajar secara atas talian menggunakan Google Site. Saya bangunkan Google Site ini ataupun membuat inovasi ini berdasarkan analisis keperluan model actual. Itu penyataan masalah. Mengapa saya
membuat inovasi Google Site ini sebagai salah satu medium untuk pembelajaran di atas talian. Inilah. Merujuk kepada analisis ciri murid yang dilakukan, analisis murid saya yang dilakukan sebelum mewujudkan Google Site ini. Saya membuat inovasi ini kerana melihat kepada penglibatan maksimum murid terhadap aktiviti yang dijalankan secara atas talian yang mana menjadi minat dan tumpuan mereka. Perkara ini telah menjadi satu faktor penolak kepada saya untuk mewujudkan satu sesi pembelajaran di atas talian yang bergerak seiring dengan minat murid. Berdasarkan kelas yang saya jalankan secara atas talian ataupun secara tidak segera, tapi saya tetap menggunakan menggunakan secara atas talian lah. Jadi saya bangunkan Google Site ini. Okey, kita dapat lihat saya juga sangat menitik beratkan objektif yang perlu dicapai dalam setiap pembelajaran yang berlaku. Objektif ini diwujudkan inilah supaya saya boleh melaksanakan satu inovasi yang moden tetapi masih merujuk kepada objektif pembelajaran yang perlu dicapai dan dikuasai oleh murid. Maksudnya saya membangunkan Google Site ini, perkara utama saya ingin objektif pembelajaran itu perlu dicapai. Itu perkara pertama yang perlu saya tekankanlah kepada murid saya. Okey, khususnya pemilihan kaedah, media dan bahan adalah sangat dititik beratkan sebelum saya masukkan Google Site inilah. Sebelum saya untuk merangka Google Site ini. Hal ini kerana inovasi ini telah memberi kemudahan kepada saya untuk mengakses dan mempelbagaikan kaedah serta media yang tersedia secara atas talian. Inovasi ini tidak tertumpu kepada grafik yang jelas semata-mata, tetapi turut mempunyai pelbagai medium yang boleh dimasukkan untuk menarik minat murid. Seperti yang dapat dilihat pada paparan sebelum ini, saya telah boleh lihat saya menggunakan pelbagai kaedah lah, latihan yang diberi. Jadi murid-murid ini boleh masukkan grafik, boleh menjawab kuis secara atas talian. Maksudnya kemudian saya sediakan video. Jadi Google Site saya ni menarik, bukan hanya kepada grafik semata-mata, tapi maksudnya pelbagai medium yang boleh dimasukkan. Contohnya saya guna ni lah kuis secara atas talian, kemudian saya minta murid buat video hantar kepada Telegram. Okey, saya mengambil keputusan untuk membuat inovasi kerana terdapat banyak media dan bahan yang sesuai dan mudah diuruskan dalam inovasi ini. Media yang dimasukkan merupakan media yang sangat biasa digunakan oleh murid. Kebiasaan menggunakan media dan bahan ini menyebabkan proses pembelajaran murid berlangsung dengan lancar, tidak menyusahkan murid-murid saya untuk menegakkan tugasan yang telah saya berikan. Okay, seterusnya, inovasi yang dilakukan secara atas talian ini menarik minat murid. Maka demikian, sesi pembelajaran yang berlangsung ini sudah tentu mendapat tindak balas murid, respon daripada murid. Kewujudan inovasi ini bertujuan untuk membolehkan setiap murid memberikan maklum balas mereka tidak hanya tertumpu kepada sebilangan murid sahaja. Justru inovasi ini dilakukan kerana peluang yang ingin diberikan kepada murid yang agak pasif di dalam kelas. Ini kerana kalau kita lihat di dalam kelas terdapat murid yang pasif, malu untuk bertanya, malu untuk memberi pendapat. Jadi secara tidak langsung menerusi Google Site yang telah saya bangunkan sebagai media pembelajaran atas talian ni, murid-murid yang agak pasif ni mereka boleh menghasilkan tugasan mereka mengikut kreativiti. Jadi ini telah memberi peluang kepada mereka lah. Okey, pembinaan inovasi ini juga dilakukan kerana memudahkan proses penilaian dan sematkan semua bahan. Seperti contoh, menerusi
kuis di atas talian, saya terus boleh menyemak, membuat semakan murid mana, berapa banyak mana, berapakah skor yang mereka dapat dan sebagainya. Jadi saya dapat membuat pentaksiran. Saya boleh melakukan semakan di mana-mana saja asalkan punya rangkaian internet yang stabil. Perkara ini turut menjadi penyumbang terbesar kepada terciptanya inovasi Google Site ini kerana pembelajaran menggunakan bahan seperti buku dan kertas agak sukar dilakukan kerana saya perlu membawa bahan ke mana-mana saja. Dan seperti yang kita tahu, negara kita telah dilanda ancaman COVID, jadi kita telah banyak melakukan PDPR. Jadi ini merupakan medium sangat sesuai yang mana kita sebagai masyarakat pada hari ini perlu membiasakan dengan pembelajaran secara atas talian. Internet memainkan peranan yang sangat penting. Tanpa peranti internet, kita tidak dapat melakukan kelas di atas talian. Jadi internet itu penting. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berdasarkan model Azure dan keberkesanan inovasi saya menghasilkan Google Site ini sebagai medium pembelajaran atas talian dapat meningkatkan pencapaian pelajar. Okey, baiklah. Saya akan tunjukkan mengenai aktiviti. Okey, seperti yang anda lihat untuk aktiviti satu ini, saya telah meminta murid menonton video yang telah saya sediakan mengenai pembentukan Malaysia. Kemudian murid diminta untuk hasilkan peta minda tentang sebab-sebab pembentukan Malaysia. Peta minda, peta item dan sebagainya menggunakan graphic organizer. Okey, baiklah. Kita dapat lihat pembinaan aktiviti pertama misalnya dalam Google Industri ini memerlukan murid untuk menonton video berkaitan topik yang diajar, kemudian menghasilkan peta minda yang bersesuaian. Kita dapat lihat pembinaan aktiviti ini dilakukan selepas mengambil kira analisis tentang murid-murid saya lah, murid-murid tahun 6 kebiasaannya lebih menggemari aktiviti menonton video kerana mereka merupakan murid visual yang boleh menyerap maklumat dengan cepat sekiranya maklumat dipersembahkan melalui gambar, carta dan sebagainya. Jadi bertepatan dengan itu maka saya membina aktiviti ini bagi membolehkan mereka menyimpan maklumat, kemudian berbincang bersama rakan bagi menggalakkan keterlibatan murid sepenuhnya ketika sesi pembelajaran. Rentetan daripada analisis ini, murid yang dilakukan sebelumnya, pembinaan aktiviti ini sudah semestinya boleh membantu meningkatkan kefahaman murid dan menarik minat mereka untuk meneroka tentang topik ini dengan lebih mendalam. Jadi kita dapat lihat. Seterusnya. Model Azure. Model Azure ni turut mengetengahkan tentang penentuan objektif atau hasil pembelajaran yang ingin dicapai melalui penghasilan Google Site ini. Saya telah menetapkan apa
apa yang perlu dicapai oleh murid dalam topik ini. Okey, jadi penetapan objektif ini telah membantu saya untuk memilih kaedah yang sesuai untuk dilaksanakan dan juga memudahkan saya untuk membuat proses penilaian terhadap murid. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya dapat membuat pentaksiran tapi masih berpandukan kepada objektif dengan harapan murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Okey, jadi okey, kita dapat lihat juga menerusi dalam aspek pemilihan kaedah, media dan bahan, saya telah memilih satu kaedah yang bersesuaian lah. Kaedah yang bersesuaian. Kaedah yang bersesuaian. Meniti kaedah yang sesuai yang boleh dilaksanakan kepada murid saya lah, memandangkan murid saya merupakan murid visual. Jadi saya melakukan aktiviti yang memerlukan murid untuk menonton video, menghasilkan peta iting, kuis ringkas dan juga menyediakan lakaran tokoh serta pansilan video tentang sumbangan tokoh tersebut. Kaedah-kaedah ini memerlukan kreativiti dan pelibatan murid sepenuhnya lah bagi memastikan aktiviti tersebut dapat dijalankan dan disempurnakan dengan baik oleh murid saya. Pemilihan media yang bersesuaian juga dilakukan supaya media yang digunakan sesuai dengan konteks pembelajaran murid. Malah saya juga memilih bahan sumber pengajaran dan pembelajaran berpandukan kepada isi ataupun objektif pelajaran yang telah dinyatakan di dalam bahagian nota topik tersebut. Ketiga-tiga elemen ini merupakan perkara yang penting untuk menggalakkan murid berfikir, budaya berfikir dalam kalangan murid saya sendiri. Okey. Okey, saya merasakan, seterusnya saya merasakan inovasi ini dapat meningkat pencapaian pelajar saya. Kita boleh dapat lihat. Okey, dalam Google Site ni yang mana dapat lihat seperti yang telah saya paparkan pada Google Site saya. Pada Google Site saya menekankan tentang penggunaan media dan bahan yang sesuai. Saya menggunakan beberapa aplikasi yang sesuai untuk murid, misalnya aplikasi YouTube, live worksheet, penghasilan blog dan lukisan tokoh. Saya mempelbagaikan penggunaan media dan bahan ini untuk menarik minat murid saya supaya terus termotivasi sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Malah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kefahaman murid dalam topik tersebut. Pemilihan media ini merupakan media-media yang agak biasa digunakan oleh murid. Oleh itu, keterbiasaan penggunaan media ini tidak menyekat murid untuk menggunakan aplikasi ini. Mereka tahu tentang kaedah penggunaan aplikasi yang telah dinyatakan. Okey, baiklah. Untuk penghantaran kerja murid, saya meminta murid menghantar link ataupun video tugasan video yang mereka hasilkan menggunakan Google Form lah. Jadi secara keseluruhannya, saya mendapati murid-murid saya terlibat secara penuh bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan di dalam Google Site ini. Pada mereka, aktiviti ini bukan sahaja boleh mengukuhkan kefahaman mereka tetapi juga memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif sepanjang proses pembelajaran berlangsung menggunakan kreativiti masing-masing. Jadi keterlibatan secara penuh ni diukur menggunakan buktiran penghantaran yang direkod menggunakan aplikasi Google Form. Saya juga mendapatkan maklum balas daripada murid tentang setiap aktiviti yang dilakukan di dalam Google Site yang telah saya bangunkan. Murid memberikan turut memberi maklum balas di dalam Telegram telah diwujudkan, Telegram kelas lah yang telah diwujudkan.
saya juga telah melakukan penilaian terhadap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung menggunakan Google Site yang telah saya bangunkan. Penilaian ini dilakukan selepas saya mendapat makluman daripada murid dan memeriksa tugasan yang disempurnakan oleh murid. Saya juga telah menyemak kembali bahan-bahan yang digunakan di dalam Google Site tersebut daripada segi kesesuaian, sejauh mana bahan yang diguna dapat membantu dalam mencapai objektif pembelajaran yang telah saya tetapkan. Okey, jadi sekian sahaja pembentangan saya mengenai menerangkan tentang berdasarkan model Esho ini dan jangkaan keberkesanan inovasi inovasi menggunakan Google Site sebagai medium pembelajaran tertentu dapat meningkatkan pencapaian pelajar saya. Telah saya nyatakan. Sekian sahaja pembentangan saya mengenai inovasi Google Site sebagai medium pembelajaran atas talian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.